Faham? Faham. Faham. Struktur sosial kerajaan alam Melayu macam mana? Okay, ada berapa peringkat? Ada berapa tahap struktur sosial kerajaan alam Melayu? Faham? Faham. Okay, boleh terangkan sikit kat saya? Kalau faham. Struktur sosial kerajaan alam Melayu ada, dia punya peringkat dia ada berapa? Ada 4. Ada 4. Baik. Apa dia 4 tu? Golongan diraja, bangsawan, rakyat merdeka, hamba. Okay, tu dia punya contoh dia. Dia punya peringkat dia ada 2. Bukan 4. Golongan pemerintah dengan golongan yang diperintah. Okay, betul lah tu. Okay, maksudnya awak tahulah tu, okay? Okay, jadi untuk hari ni saya nak refresh je balik bab 3.4 ni, struktur sosial. Kau awak nak saya refresh daripada bab 3.1? Tahu? Tak Kau awak cikgu. 3.4 je? Ya? Tak tahu. Ya, saya tengok. Kita tengok sikit-sikit lah. Iya. Start daripada 3.1 dulu. Okay, dekat 3.1. Okay, 3.1 ni dia membincangkan tentang bahasa dan tulisan. Okay, kerajaan alam Melayu kebanyakannya dia gunakan bahasa apa? Bahasa apa kerajaan alam Melayu banyak guna? Ya. Bahasa Sanskrit. Okay, bahasa Sanskrit. Lagi bahasa apa? Yang awak sekarang awak cakap ni bahasa apa? Melayu. Bahasa Melayu, okay? Bahasa Melayu, bahasa Sanskrit. Kemudian dia ada dia punya apa tulisan dia pula. Tulisan dia, contoh tulisan yang kerajaan alam Melayu gunakan tulisan apa? Palava. Okay, Palava. Lagi? Tulisan campak kuno tu. Tulisan campa? Khmer. Khmer. Okay? Khmer. Itu tu. Okay, boleh lah tu. Okay, awak tahu sikit-sikit. Okay, kemudian kita pergi bab 3.2, persuratan. Okay, untuk persuratan. Okay, kerajaan alam Melayu dulu dia ada juga dia punya sistem persuratan dia tersendiri. Okay, kebanyakannya dia akan guna apa untuk persuratan dia? Dia gunakan medium apa? Batu. Okay, dia akan guna batu. Okay, lagi dia guna apa lagi? Dia tulis tulisan kat mana? Okay, dekat dinding. Okay, dekat dinding-dinding candi. Okay, itu untuk dia punya persuratan lah. Okay, kemudian bab 3.3. Okay, seni bina. Okay, seni bina ni yang awak ingat antara seni bina yang masyhur ataupun yang famous dekat kerajaan alam Melayu ni contohnya apa? Ukiran kapal perang. Okay, ukiran kapal perang. Ada ke? Ukiran kapal perang. Tu kerajaan mana tu? Okey. Angkor. Kerajaan Angkor. Sekejap, saya tengok. Kerajaan Angkor mempunyai seni. Tak ada. Kerajaan Angkor dia lebih kepada pertanian. Okay, dia ada bina satu. Apa? Dia macam Angkor ni dia kerajaan pertanian. Okay, kerajaan pertanian, bila pertanian orang perlukan apa untuk nak suburkan pokok?
Kita perlukan apa kalau kita nak menanam? Kita nak tanam Air. pokok. Air. Okey, jadi air ni adalah sesuatu yang penting untuk kerajaan Angkor. Jadi untuk dia kumpul air tu, dia bina satu benda yang orang kata struktur yang famous lah. Nama dia apa? Dia macam empangan. Dia panggil apa benda tu? Awak tengok dekat sini ada. Angkodong. Kan Angkor Thom tu dia punya ni candi dia tu, bangunan macam ni. Dia macam Angkor Wat tu. Tempat untuk dia tadah air. Kalau kita kalau kita panggil dia empangan. Kalau dia tak Bakal panggil. pertanyaan, mereka membina barai berukuran Awak dah sebut tu apa dia? barai. Ni Yang barai. ukuran. Ni dia macam lebih kurang macam empangan lah. Tempat apa untuk dia kumpul air, untuk dia salurkan ke sawah padi. Sebab kerajaan Alam Melayu dulu dia terkenal dengan tanaman padi. Ingat barai. Bukan barai, barai. Dah. Barai kot. Asalkan awak je betul. Seterusnya. Ni yang saya nak bincang hari ni. Struktur sosial kerajaan Alam Melayu. Kalau awak tengok setiap kerajaan, tak kisahlah kerajaan zaman dulu ke, kerajaan sekarang ke, dia mesti ada dia punya struktur sosial dia. Kalau macam dekat Malaysia sekarang, dia ada juga dia punya struktur sosial. Yang paling tinggi sekali dekat dalam Malaysia sekarang, jawatan dia apa dia? Raja. Raja yang di Pertuan Agong. Bawah yang di Pertuan Agong ada apa? Perdana Menteri. Perdana Menteri. Perdana Menteri ni dia menguruskan pentadbiran negara. Bawah Perdana Menteri ada siapa lagi? Rakyat. Bawah Perdana Menteri. Siapa yang akan tolong Perdana Menteri ni? Perdana Menteri. Penolong Perdana Menteri. Menteri lah. Bawah Perdana Menteri dia ada menteri. Menteri ni dia akan, saya lukis senang nampak. Alamak, jam pula saya punya whiteboard ni. Kat Malaysia. Dekat Malaysia paling atas sekali tadi awak kata apa? Raja.
Okey, yang di-Pertuan Agong. Agong. Okey, bawah yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri. Okey, Perdana Menteri. Perdana Menteri Wilayah. Okey, Perdana Menteri ni dia yang menguruskan pentadbiran negara lah. Okey. Ketua yang menguruskan pentadbiran negara. Okey, bawah Perdana Menteri dia ada Menteri. Menteri. Okey, menteri-menteri ni kira macam Menteri Pertahanan. okey, dia ada pegang dia punya portfolio dia sendiri. Okey, Menteri Pertahanan dia uruskan bahagian pertahanan. Kalau Menteri Pendidikan, Kesihatan. Menteri Pendidikan dia buat apa? Pembelajaran. Okey, dia lebih kepada pembelajaran. Kalau Menteri Kesihatan lebih kepada kesihatan lah, dia uruskan dia punya portfolio dia sendiri. Okey, bawah menteri ni ada pula Rakyat biasa. okey Alah. okey, rakyat. Kita lah, okey, orang yang menerima perkhidmatan dia ni. Okey. Kalau sebenarnya atas dia ada lagi. Okey, bawah menteri tu ada lagi kaki tangan kerajaan. Okey, banyak lagi. Tapi ni saya pendekkan. Okey, ni kalau kat Malaysia sekarang. Okey, dia punya sistem pentadbiran dia. Okay, kalau dekat Kerajaan Alam Melayu, okey, dia lebih kepada sistem sosial dia ada 2 peringkat. Okey, yang pertama macam awak cakap tadi lah. Golongan pemerintah. Okey, mereka yang memerintah kerajaan. Okey, maksudnya orang yang bertanggungjawab dalam menjaga dan melindungi rakyat ni. Itu golongan pemerintah. Okey, kemudian bawah dia golongan apa ni? Perintah. Okey, golongan diperintah. Mereka yang diperintah lah. Maksudnya rakyat lah. Okey. Okey, untuk golongan pemerintah, okey, ada 2 golongan pemerintah untuk Kerajaan Alam Melayu pada zaman dulu. Yang pertama golongan Diraja. okey, golongan diraja. Golongan diraja ni dia status dia paling tinggi lah. Tak ada dah yang lagi tinggi daripada dia. Okey, maksudnya adik-beradik dia lah. Okey, ayah dia, permaisuri, puteri, adik-beradik yang berkaitan dengan raja ni dia dipanggil golongan raja. Okey, bawah golongan diraja ni okey, dia dipanggil golongan bangsawan. Okey, golongan bangsawan ni maksudnya orang kaya ataupun pembesar. Okey. Orang zaman dulu kalau orang pembesar je dia mesti kaya. Okey. Bangsawan. Sebab tu dia panggil bangsawan. Okey. Bangsawan ni, golongan bangsawan ni dia mendukung sistem pentadbiran kerajaan. Maksudnya dia menyokong kerajaan tu. Okey, dia yang melaksanakan undang-undang yang ditetapkan oleh ni lah raja ni. Dah dapat pun saya punya ni. Kecap dia. Baru apa. Okey, golongan bangsawan ni juga pada masa dulu dia terdiri daripada pembesar. Pembesar ni maksudnya kalau macam sekarang ni menteri lah. Okey, pembesar. Okey, ilmuwan. Ilmuwan ni orang-orang yang ilmu. yang berilmu. Kalau macam sekarang orang yang belajar profesor. Lebih kurang macam tu lah. Okey, yang duduk dekat universiti tu. Kemudian golongan agama. Okey, golongan agama ni macam imam-imam, okey, golongan sami, macam tu lah. Okey, dan juga pendeta istana. Okey, tu golongan bangsawan. Okey, untuk
lapisan kedua iaitu golongan diperintah. Ada dua golongan. Okey, yang pertama apa dia? Rakyat Okey, rakyat Merdeka. merdeka. Maksud rakyat merdeka ni adalah rakyat yang bebas. Maksudnya kalau orang zaman dulu, macam kita sekarang dah tak ada dipanggil hamba. Orang zaman dulu dia ada hamba. Hamba ni dia akan buat apa yang tuan dia suruh buat. Segala benda macam orang gaji lah. Lebih kurang macam orang gaji. Rakyat merdeka ni orang biasalah, sebab tu dulu dipanggil rakyat merdeka. Rakyat yang merdeka. Kalau hamba ni dia tak merdeka. Faham beza hamba dan rakyat merdeka? Faham. Rakyat merdeka ni dia tugas dia senang je. Dia kena setia kepada raja. Itu je. Dia setia kepada raja dan dia menjana ekonomi kerajaan. Maksudnya dia tolong jana ekonomi kerajaan tu. Dengan contohnya dengan melakukan aktiviti perniagaan, pertanian, perdagangan. Dari situ ekonomi kerajaan ni akan berkembang. Rakyat merdeka ni dia terdiri daripada, contoh dia pekerja istana, askar, petani, penternak, pedagang, nelayan dan artisan. Tu rakyat merdeka. Untuk hamba pula, hamba ni dia berkhidmat dalam sektor sosioekonomi dan meningkatkan status pemiliknya. Pemiliknya maksudnya tuan dia. Dia ada seorang tuan dia. Dia akan bekerja untuk tuan dia. Terdiri daripada tawanan perang, hamba berhutang dan rela menjadi hamba. Zaman dulu, bila dia berperang, bila dia menang je, dia akan ambil askar tu jadi hamba dia. Faham? Sebabnya, contohlah, dia berperang, dia dapat tawan askar tu, dia boleh je nak bunuh askar tu. Betul? Tapi dia bagi peluang kepada orang yang dia tawan tu, kau dah ditawan oleh aku, jadi kau kena bekerja untuk aku. Maksudnya sebagai balasan dia kena jadi hamba. Kena jadi hamba kepada tuan dia. Faham? Golongan hamba ni macam mana? Okey, jadi dah selesai kita punya topik. Saya ulang balik kita buat balik piramid tadi. Golongan struktur sosial ada dua. Struktur sosial kerajaan Melayu. Golongan pemerintah, golongan diperintah. Yang pertama golongan Pemerintah. Ni yang pertama. Golongan kedua. Golongan diperintah. Golongan diperintah. Golongan pemerintah. Siapa dia? Golongan diraja. Golongan diraja. Bangsa. Golongan diraja ke kerabat diraja? Golongan diraja. Golongan diraja. Golongan diraja. Golongan diraja. Satu lagi bawah dia. Bangsawan. Bangsawan. Sekejap saya buat bagi nampak sikit.
golongan pemerintah bawah dia. Okey, ada raja dan juga bangsawan. Kawan. Bangsawan. Itu. Okey, bawah bangsawan ni dia ada pula. Contoh dia siapa? Mendukung sistem pentadbiran di kerajaan. Pembesar. Pembesar. Okey. Ilmuwan. Okey, pembesar. Ilmuwan. Okey, ilmuwan. Golongan Agama. Golongan agama. Pujangga. Pujangga. Itu. Tahu tak pujangga ni apa? Tak tahu. Pernah dengar lagu Pujangga? Tak. Tak pernah. Lagi satu. Pendeta istana. Pendeta istana. Pujangga. Okey, ni adalah golongan-golongan tu. Okey. Golongan pendeta istana. Kemudian bawah dia pula ada golongan diperintah. Perintah. Okey, golongan diperintah contohnya Rakyat merdeka. Rakyat merdeka. merdeka. Okey, apa tugas rakyat merdeka ni? Mengubah sistem Pentadbiran kerajaan. kerajaan. Tugas utama dia, paling utama sekali. Mengukur sistem beraja. Dengan? Melalui konsep taat setia. Okey, maksudnya kena taat Setia. setia. Dan Lagi menjana satu? ekonomi kerajaan. Dan menjana ekonomi kerajaan. Okey, penjana Ekonomi ekonomi kerajaan. kerajaan. Okey, ni dia punya tugas rakyat merdeka. Okey, dia kena taat setia dan juga dia menjana ekonomi kerajaan. Okey, kemudian golongan yang paling bawah sekali. Siapa? Hamba. Okey, Hamba. hamba. Okey, hamba ni dia dapat dari mana? Dia tergolong dari golongan mana ni? Batu. Berkhidmat dalam sektor sosioekonomi. Berkhidmat Dalam sektor sosioekonomi. Sosioekonomi. Sekejap. Apa terkeluar ni? Cuma dia nak tutup ni. Okey. Okey, hamba ni dia berkhidmat dalam sektor sosioekonomi. dalam sektor sosioekonomi. Okey, satu lagi. Dia daripada mana Meningkatkan dapat? status pemiliknya. Pemiliknya. Meningkatkan status. Apa dia? Meningkatkan status pemiliknya. Ni masuk dalam ni lah. Okey. Hamba ni dia dapat daripada mana? Terdiri daripada siapa? Tawanan perang. Okey.
terdiri daripada tawanan Perang. perang. Okey. Hamba buruh terang. Ni saja untuk tajuk Struktur sosial. 3.4 Struktur Struktur sosial. Sosial. Okey. Okey. Okey, yang awak kena ingat dalam tajuk ni. Okey, golongan pemerintah, ada raja, ada golongan bangsawan. Okey, dalam bangsawan ni ada pembesar, ilmuwan, golongan agama, pujangga, pendeta, istana. Kemudian bawah dia pula ada golongan yang diperintah. Siapa golongan diperintah tu? Okey, contoh dia rakyat merdeka yang perlu taat setia dan juga menjana ekonomi kerajaan, dan juga hamba. Okey, hamba ni yang berkhidmat dalam sektor sosioekonomi untuk meningkatkan status pemiliknya, tuan dia lah. Dan juga mereka yang terdiri daripada tawanan perang. Okey. Okey, faham untuk topik ni? Susah ke senang nak ingat? Struktur sosial kerajaan Melayu. Senang je kan? Okey, awak ingat struktur sosial kerajaan Melayu ni je yang awak perlu ingat. Okey, yang awak perlu baca, yang awak perlu hafal. Okey. Okey, ada apa-apa soalan? Pujangga tu apa cikgu? Oh, pujangga. Pujangga. Awak pernah dengar tak lirik lagu? Sekejap saya search. Cikgu pernah dengar. Tak pernah dengar. Pujangga. Sekejap saya Macam search. dah dengar juga tau. Mengukur sistem beraja melalui konsep tahan miskin. Tapi aku tengok tak Ni. dia pun. Apa nama lagu ni? Hakikat sebuah lagu iklan ni. Okey. Dia, dalam kataan dia ada cakap pujangga menyatakan cinta berharga. Siapa pujangga ni? Siapa pujangga? Dia menyatakan cinta berharga. Ini emas dan platin. Kenapa siap dalam lagu pun ada? Yang membuat ke? Siapa dia pujangga ni? Dia macam berkait dengan emas dengan permata. Tak pernah dengar. Ni, pujangga menyatakan. Siapa pujangga ni? Kenapa dia rujuk kepada pujangga? Sebab dia mengisahkan diri dia ni. Macam ilmuwan Ilmuwan yang apa? pandai-pandai tu Nak betul dah tu. Kalau macam Saya search kat Google tu. Dekat Awak sini search pendeta, Google. cerdik pandai, cendia kawan, bijak bisari. search Google saya boleh. Ini kebat. Tak benda ni. Awak rasa siapa pujangga ni? Awak pernah tengok apa syair-syair sajak siapa yang buat tu? Dari mana dapat dia punya syair yang sedap, sajak dia yang ada maksud tersirat? Inilah golongan pujangga ni lah. Okey. Golongan pujangga ni dia macam dia yang kalau dia buat karya dia menarik lah. Syair dia kita baca pun sedap. Okay. Karangan-karangan dia lebih kepada kesastraan. Macam tu maksudnya. Okay, faham maksud pujangga? Okay. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Tak ada. Itu je. Okay, kalau tak ada, kelas kita bila pula? Hari minggu depan Minggu depan. Okay, minggu depan Kita tengok lagi. Okay, seminggu satu kelas je kita. Okay, jadi minggu depan kita akan sambung bab 4 pula. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, anda boleh live lah. Di sekolah tak ada. Tak ada. Pergi ke sekolah. Diam. Siap dah. Aku tak nak kerja sekolah. Siap lagi dah. Okay dah.
Bye. Bye. Okay, bye. Bye. Bye-bye.